Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Berita baik, berita gempak sahabat-sahabat semua. Kalau sebelum ini walaun tit, ya cakap kerajaan ini gagal, cakap pelaburan gagal disebabkan nilai ringgit yang semakin jatuh dan sebagainya. Tapi sahabat semua, itu hanyalah permainan persepsi propaganda yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang dipercayai oleh pihak walaun tit lalu menyebarkannya di dalam media sosial sahabat-sahabat semua. Inilah mereka menerima bulat-bulat penipuan, pembohongan, fitnah, berita palsu yang dijajah oleh pimpinan ataupun cyber trooper dari Perikatan Nasional Pembangkang. Ini buktinya sahabat semua, RM 392.5 bilion ringgit ya FDI diluluskan. Ini bukan pengumuman, tapi ini adalah pelaburan yang sudah pun diluluskan. Jadi sahabat semua, menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda kenyataan terkini daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia catat jumlah pelaburan diluluskan RM 392.5 bilion tahun 2023, tahun lalu. Sepanjang 1 tahun kerajaan perpaduan Malaysia Madani menjadi kerajaan dan Perdana Menteri kita adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini jumlah pelaburan yang hanya diumumkan? Tidak sahabat semua, itu adalah perkara yang sudah pun diluluskan. Jadi ini ya, Malaysia mencatatkan jumlah pelaburan diluluskan tertinggi sahabat semua, tertinggi dalam sejarah negara, yaitu sebanyak 329.5 bilion ringgit pada tahun 2023, tahun lalu, meningkat sebanyak 23% daripada tahun 2022 ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Itu antara kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar berkata daripada jumlah tersebut, pelaburan asing merupakan penyumbang utama, yaitu sebanyak 57.2% berbanding pelaburan domestik sebanyak 42.8%. Jadi penyumbang utama adalah pelaburan daripada luar negara. Jadi ini membuktikan sahabat semua bahwa kata-kata persepsi pelabur lari, pelabur tidak masuk, itu adalah persepsi propaganda jahat daripada pihak pembangkang. Cyber trooper, tentara cyber daripada Perikatan Nasional sahabat-sahabat semua. Ini sudah terbukti ya, ini adalah sejarah yang pelaburan yang tertinggi dalam negara kita. Jadi Datuk Seri berkata prestasi cemerlang ini disokong oleh peningkatan sebanyak 35.1% dalam pelaburan domestik dan sebanyak 15.3% dalam pelaburan asing, kata beliau dalam satu kenyataan. Beliau berkata perkara itu dibentangkan dalam mesyuarat Majlis Pelaburan Negara bilangan 2 2024 yang diadakan kemarin. Perdana Menteri juga berkata landscape pelaburan negara yang memperlihatkan prestasi amat merangsangkan ini juga mencerminkan pemulihan dan kebangkitan semula ekonomi sepanjang lebih setahun pentadbiran Kerajaan Madani. Jadi secara tidak langsung katanya, ini merupakan petanda bahwa dasar mesra pelaburan dan mesra perniagaan yang dilaksanakan menerusi pendekatan seluruh kerajaan telah mula membuahkan hasil dalam meningkatkan keyakinan pelabur, kata beliau. Jadi jumlah pelaburan yang diluluskan tersebut melibatkan 5.101 projek dan berpotensi mewujudkan lebih 127 peluang pekerjaan baru kepada rakyat dan negara. Sektor perkhidmatan merekodkan pelaburan tertinggi, menyumbang lebih daripada 51.1% daripada jumlah pelaburan yang diluluskan, iaitu sebanyak 168.4 bilion, diikuti sektor perkilangan sebanyak 152.4 bilion ringgit, iaitu 46%, dan sektor utama sebanyak 9.1 bilion atau 2.8%. Sementara itu Anwar berkata, mesyuarat tersebut juga membincangkan mengenai hala 7 pelaburan digital negara selaras dengan perkembangan sektor ekonomi digital yang semakin pesat dan merupakan antara faktor ekonomi yang penting dalam memperkukuh agenda pelaburan. Ekonomi digital yang menyumbang sebanyak 23.2% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK negara pada tahun 2001 diunjur meningkat kepada 25.5% menjelang tahun 2025.
Bagi tempoh 2021 hingga 2023, sebanyak 396 projek berkaitan digital telah diluluskan dengan nilai pelaburan sebanyak 128,9 bilion ringgit. Merangkumi projek diluluskan melalui Jawatan Kuasa Nasional mengenai pelaburan. Dalam pelaburan dalam projek digital ini dijangka mewujudkan 36.553 peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Anwar juga berkata antara pelaburan digital yang diluluskan adalah dalam sektor pusat data, pengkomputeran awam, penghosan data, analisis data besar dan juga kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kehadiran syarikat digital terkemuka dunia dan peneraju pasaran global di Malaysia juga memberikan isyarat penting bahawa negara mempunyai tarikan dan ekosistem pelaburan yang kondusif dan untuk pelaburan digital. Justru, kata PMX kita, kerajaan perlu memudah cara sebaik mungkin pelaburan digital berpotensi tanpa sebarang kompromi terhadap aspek berkaitan keselamatan data dan juga kedaulatan negara. Terbaik sahabat-sahabat semua, ini antara kenyataan. Ini bukan hanya sekadar kenyataannya, tetapi ini sudah terbukti bahawa apa yang diumumkan oleh Datuk Seri ini adalah sesuatu yang sudah pun diluluskan, bukan untuk pengumuman semata-mata sahabat-sahabat semua. Dan perkara ini sudah pun menjadi sejarah kepada negara kita apabila pelaburan ini antara yang tertinggi dalam sejarah negara Malaysia kita. Ketika Kerajaan Perikatan Nasional memang ada pelaburan tetapi tidaklah setinggi ini boleh dikatakan rendah sahabat-sahabat semua. Jadi kita ucapkan sekali lagi tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat semua, sebelum saya akhiri berita baik ini, saya juga ingin kongsikan kenyataan terkini daripada Ketua Setiausaha Negara Zulkifli Ali. Katanya percepatkan pelaksanaan strategi anti rasuah nasional. Itu antara gesaan daripada Ketua Setiausaha Negara. Jadi banyak lagi perlu dibuat katanya untuk memperbaiki kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI. Dan ini termasuk untuk mempercepatkan pelaksanaan strategi anti rasuah nasional, kata Ketua Setiausaha Negara, iaitu Tan Sri Zulkifli Ali. Katanya kedudukan kita dalam CPI menunjukkan negara bertambah baik dalam sistem undang-undang dan juga kehakiman. Ini adalah kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan Jabatan Peguam Negara telah menyiasat kes berprofil tinggi yang dibantu dengan komitmen dan profesionalisme perkhidmatan awam. Bagaimanapun kita tidak boleh berpuas hati kerana masih ada kerja yang perlu dibuat untuk meningkatkan kedudukan negara dalam CPI, kata beliau dalam ucapannya di Konvensyen Pegawai Integriti Bertauliah. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri sebelum ini, beliau gembira dengan sumbangan badan penguatkuasa terutamanya SPRM, Polis Diraja Malaysia dan juga Jabatan Peguam Negara. Bagaimanapun katanya, beliau mahukan kita untuk meneruskan usaha ini termasuk untuk mempercepatkan pelaksanaan strategi anti rasuah nasional, kata Ketua Setiausaha Negara Zulkifli Ali. Sahabat-sahabat semua, terbaik. Kalau semua penjawat awam pun memberikan sokongan kepada usaha yang sedang dilakukan oleh Perdana Menteri kita hari ini, sahabat-sahabat semua, saya percaya perkara ini akan membawa Malaysia untuk berada dalam kedudukan CPI yang lebih baik ketimbang dengan beberapa tahun yang telah berlalu, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi saya ucapkan tahniah kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dan seluruh kabinet dan penjawat awam yang berusaha keras untuk memberikan kerja yang begitu baik sehingga sehingga tercapainya satu pencapaian yang luar biasa, pelaburan yang paling tinggi pernah ada dalam sejarah kita, iaitu 392.5 bilion ringgit. Tahun lalu, sahabat semua, sepanjang 1 tahun Kerajaan Perpaduan memang padu. Inilah kredibiliti seorang Perdana Menteri kita yang dikenali, tetapi di negaranya sendiri dihina, dikritik, disumbat dalam penjara. Kerana apa? Kerana itulah politik sempit, politik perkauman, politik kejam yang dibuat oleh kepimpinan beberapa tahun yang lalu. Jadi terima kasih sahabat semua. Anda boleh berikan komen pandangan Anda dalam ruangan komen. Izinkan saya untuk mengundurkan diri.
Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian cerita daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.